Hello semua, salam sejahtera dan selamat pagi kepada penonton setia Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Hari ini kita bersiaran pada hari Ahad 26 September hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Dan juga mungkin hari ini merupakan hari baru bagi anda yang ingin turun kerja ataupun baru memulakan kerjaya baru ataupun ada dalam kalangan anda yang baru menimbang cahaya mata. Apapun urusan anda pada pagi ini, kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan agar segala urusan anda dipermudahkan. Betul Edisi tu. hari ini saya ditemani oleh Sharon Kezia dan juga rakan setugas saya. Saya Fatah Burhanuddin. Dan saya Cikgu Bong. Cikgu Bong. Hari ini saya dengan Cikgu Bong amat serasi. Ya, Sharon biru. saja di tempat yang lain. Amboi, Sharon saja di berkasar tempat yang nampak, lain. berkasar nampak. Jadi kami mendoakan penonton-penonton kat rumah sentiasa bersemangat dan tingkatkan kawalan kendiri anda patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Jadi tanpa membuang masa, melengahkan masa kita, Cikgu Bong. Apa eksperimen kita pada pagi ini? Dalam Ya. slot pendidikan sains ni. Betul. Ya, kita nak belajar sesuatu. Tapi sebelum saya terangkan apa yang konsep yang kita buat hari ini, kita cuba dulu. Saya rasa yang ini senang kan di rumah. Boleh cari botol mineral air itu. Yang dah guna pun tak apa, kita isi dengan air pilih pun boleh. So, 2. Okey, 1 tu. Okey. Kita letak macam ini. Apakah yang akan berlaku ni sebenarnya? Sekarang kita nak uji ya, kita uji patah. Aduh, saya pula macam kena ujian pula saya ni. Takut pula saya ni nak Okey. kena ujian ni. So kalau kamu berjaya, ini upahnya. Oh, RM10 Patah, lepas tu nasi campur satu. kan? Ya, boleh pergi sarapan tu nanti papau. Okey. Okey. Dia punya challenge macam ini, Aha. cabaran dia. Wih, cabaran. Pagi-pagi ni kita kena Okey. diberi satu cabaran. Saya takutlah. Ni live Fatah. Di live. Jangan malukan. Ya Allah, ya host Tuhanku. Fatah. Tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Okey, cabaran Fatah ialah Aha. macam mana you boleh ambil Okey. ambil duit RM10 ini duit betul Aha. tanpa botol atas ini jatuh. Tu satu. Kamu dengan hints dia tak boleh pegang mana-mana bahagian botol atas ataupun bawah. Okey. Ih, takutlah. Jadi kan cikgu, jadi botol satu yang di bawah tu penuh dan di atas tu tidak begitu penuh. Kalau dua-dua penuh boleh Tak ada juga. masalah lah. Okey. Saya try lah. Kita nak Tapi saya tengok rasa adakah akan teknik terjatuh yang lah. dilakukan oleh Fatah ini berjaya ataupun tidak. Tak apa, kita bagi Fatah dulu cuba. Ya. Kalau tak berjaya, giliran Sharon pula. mesti Dia berjaya. pula yang berpeluang dapat duit RM10 itu pula. Mesti berjaya Fatah. Saya cuba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak je ni. Aduh, tak boleh. Sikit saja. Tak boleh. Saya rasa saya gagal. Nak cuba sekali lagi? Bagi Boleh lah. peluang. Saya rasa saya perlu Okey. cuba lagi sekali. Yang cuba kali kedua tu sudah turun nilai dia. Alah, dah tu turun RM1. lah. Dah Aduh, turun. dia kena turun nilai Turun pula dia dah punya ni. ganjaran. Apalah, at least dapat air sirap. Okey. Kita Okey, try lagi ya. kita cuba. Okey, boleh guna dua-dua tangan. Hints Oh, satu okey. lagi. Oi, Okey. susahnya cikgu. Dia ada teknik ke Susahnya. cikgu yang Dia boleh? Ada, teknik. dia ada teknik dia. Oh, teknik. saya gagal. Jadi Apa? selepas ni cikgu akan Sharon tunjukkan boleh lah. cuba. Saya rasa saya pun gagal juga ni cikgu. Ah. So tadi Fatah dah cuba kan dengan cara dia. Dah hampir dah sebenarnya. Okey. Okey, saya kena doa dulu. Boleh. Hints Kita kena dia, yakin. hints dia secepat yang boleh. Secepat yang boleh ke? Ya, secepat yang boleh. Nampak tak? Sekali Sharon, lagi. tak boleh? Tak boleh? 1, 2. Sekejap, Secepat yang boleh. tak boleh. Okey, tak apa. Saya cuba. Saya cuba. Okey. Okey, okey. Hampir. Okey, hampir. Sebab dia ada daya yang ketiga. Mungkin disebabkan Ini yang kita nak permukaan meja sebenarnya. yang tak Semangat rata. tidak pernah putus asa. Itu namanya eksperimen sains Ya. tak? Dia Kan? mesti ada gagal, dia mesti ada berjaya. Okey. Betul. Adakah ini berjaya? Ah. Berjaya. Kita Nampak berjaya. kan? We are the champion. Nampaknya tak, kita berdua salah teknik lah. Kan? Ya. Sebab
Cikgu pun Biasalah. tak begitu hebat juga. Tak, cikgu pun ada menunjukkan satu sikap lah yang kita kata dalam ni perlu sikap yang sabar. Betul. Sentiasa Never cubalah. give up cuba. tu. Kena penting. Ya, sebenarnya ini adalah kita satu konsep tentang hukum Newton yang pertama, di mana ialah inersia. So, apa inersia? Inersia ialah kecenderungan satu objek itu dia kekal dalam keadaan yang asalnya, di mana kalau keadaan asal dia pegun, dia akan kekal pegun. Contohnya memang botol air ni kan, memang di atas tu. Okey, bila ni kita gerakkan dia, Okey. okey, dia macam botol ni macam belum bangun, dia masih lagi di keadaan yang asal tu. So dia tidak dipengaruhi, di mana kalau kita bergerak, okey, pergerakan kita cukup pantas. Okey, kita cuba. Sebenarnya meja tak Sebab rata. dia tak rata Cik. kan, dia Ya. bergoyang sikit. Dia kena kat sini. Okey. Sikit. Okey. Okey. Ni tak rasa. Tapi yang tadi tu dah berjaya sebab masa tu maksudnya bila kita tarik ada teknik dia. Okey, kita tarik ikut paras ataupun tarik ke bawah. Okey, supaya kan kalau kita tarik ke atas, contohnya yang fakta kali pertama dia tarik ke atas, maksudnya kita sudah ubah kedudukan dia akan tarik ke atas pula. So dia akan bergerak ke atas. So itu ialah hukum Newton pertama, inersia, di mana keadaan dia kalau dia pegun, dia akan sentiasa kekal pegun. Kalau dengan satu syarat dengan satu syarat tiada daya luar yang terlibat. So, Sebab maksudnya bila kita tarik tu tak ada ikut teknik yang betul tak ikut paras ataupun kita tertarik mungkin terlalu excited tarik ke atas. So bila tarik ke atas itu maksudnya satu daya tolakan ke atas. So kita sudah ada daya yang ketiga masuk dalam sistem ini. Faham. Ya, so ini dia inersia lah. Inersia. Okey, maksudnya tak ada kalau penonton-penonton kat rumah nak buat dia tak boleh ada daya yang ketiga. Dia tak ada macam dia tak ada orang ketiga lah. Tak kalau boleh ada kacau kan? tak boleh kacau percintaan mereka. Kalau bila ada percintaan ketiga dah memang Kacau huru bilau. hara lah jawapan dia Betul. kan, Sharon. Jadi pastikan anda lakukan eksperimen ini di atas permukaan yang rata. Betul. Ya. So kalau kan kita ubah dengan botol yang kosong, lagi susah. Ya. Tak betul. dapat sebab ini ringan. Dia Saya akan ringan, mudah dia jatuh. tak akan statik dekat permukaan dia tu lah, yang atas ni. Sebab I itulah see. Sharon tadi tanya, perlu air ke tak ini? Air itu sebenarnya bertindak adalah satu berat. Mungkin kita boleh cuba lagi ya. Takutlah Takut, saya. Dah putus asa dah cikgu. nak terasa. Okey, mungkin kita tunjuk. Ini Sebab adalah yang ini kereta lagi akhir tak Sharon rata sebelum ni. kita saya berhenti lagi- berehat ni. Hmm. Siapakah yang dapat dulu? Okey, nak cuba. Mungkin fakta boleh. Okey. Saya ke bawah ya. Go Fatah go. Secepat Go, yang Fatah, boleh. Go. Dah hampir dah. Hampir. Saya pantang menyerah. Susah juga nak dapat ganjaran ini ya. Betul. Susah ya. Tapi saya rasa saya boleh Okey. sekejap saja lagi. Mungkin you tarik depan sikit. Okey, dan ke bawah dan laju. Dia macam goyang. Ah, Dia macam goyang. So jadi saya macam Nak ragu-ragu. nyanyi lagu goyang 2 jari. bahaya. Nanti Fatah non-stop pula. Okey. Okay, fokus Cuba. Fatah. Fokus sangat penting. Channel dia buat saya ketawa. Dia buat saya ketawa. Okey. Okey. Bismillah. Cannot. Cannot sebab Sebab tak cukup pantas. Betul. So bila tak cukup pantas tu maksudnya dia sudah ada daya geseran pula. Oh. Kita tarik dia daya geseran pula. Tak boleh nampaknya. Tak apa, lepas ni Tak apa. kita akan Okey. berlatih. Lepas ni kita akan berlatih sampai dapat. Ya. Jadi adik-adik kat rumah kalau nak dapat RM10 daripada mak, kena buat challenge macam ni. Jadi kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Baik, anda kembali bersama dengan kami bertiga. Saya Fatah, Cikgu Bong dan Sharon dalam Sejahtera Asia slot pendidikan sains. Jadi, tadi kita dah belajar pasal inertia. Iaitu apa? Hukum Newton yang pertama. Jadi Newton. yang kedua ni apa cikgu? Saya nampak dah ada Ya. sayuran atas ni. Kobi-kobi, Buah kubis, buah-buahan. tomato. Ya, boleh saja kita guna apa-apa buah-buahan ataupun sayur kat rumah lah. Dalam peti sejuk buka saja. Mungkin mak ada masak tom yum ke hari ni kan? Kalau ini- selain sayur berbuah macam ni, kalau sayur berdaun boleh tak cikgu? Contohlah ada kalangan adik-adik kita kat rumah yang mungkin sekarang ni tengah buka petais tengah nak lakukan eksperimen ni. Bagaimana cikgu? Ya, Aha. yang penting kita nak guna buah kah, apakah nak halia kah, boleh juga nanas kah. Kalau yang kecil lah terlalu besar tu berat sikit. Okey, pisang pun boleh juga. Apa satu lagi yang kita perlukan? Kita tengok ini. Ni macam bahaya. bahaya. ambil macam dekat. Nak renovation ni. Ada tukul. Ya. Ada pemutar skru. Ya, kalau ada rumah ada tukul, boleh cari tukul. Aha. Okey, alternatif dia ini pemutar skru, boleh juga. Ini plier, okey, boleh juga. Okey, sebelum kita nak guna ini, kita nak cari sesuatu yang tajam dulu. Wow. Tajam tu Tajam. chopstick. Okey, tak juga tajam, tapi kita perlu bantuan ini untuk kita buat aktiviti yang kedua ini. Okey. So, seorang satu. Fatah you nak buah apa? Ataupun kubis kah? Saya Onion nak ke? kecil-kecil Saya Saya nak sajalah. kecil-kecil. Tomato, You nak cikgu. tomato. Sharon, Saya suka tomato. Okey, Fatah. Nak boleh. kecil-kecil. Ini yang paling kecil. Okey. Boleh, tapi diingatkan penonton-penonton adik-adik kat rumah, pengawasan ibu bapa sangat penting sebab untuk segmen yang kedua ni macam banyak benda-benda yang berbahaya sebenarnya. Ya, Yang kita tapi lihat. jangan risau. Nampak bahaya sebenarnya tak bahaya Jangan pun. risau. So, kita perlu carilah batang yang lurus. Kalau ada, boleh guna chopstick. Tapi pendek lah. Apa perubahan nanti tu susah kita nak perhatikan. Okey. Ini cari jugalah. Mak mesti ada yang ketuha kan. Dalam tu ada batang untuk panggang ayam tu. Boleh juga pakai ni. Pun boleh. Selain tu Boleh. alternatif lain cikgu. Alternatif Aha, lain, yang batang untuk mengadikan sate besi pun ni. boleh. Aha. Batang batang sate sate. boleh. Batang Saya sate. kira batang sate ni chopstick mudah pun untuk boleh. didapati. Boleh. So mungkin Sharon, you cuba yang ini. Yang besi You ni, cucuk saja. Cucuk saja di tengah ya cikgu. You Yang cuba yang bahagian ini. mana cikgu? Ini bahagian mana? Ada dua bahagian yang berbeza. Mana-mana yang penting boleh menebus. Oh, rebus ya. Boleh tebus. Okey, contohnya yang ini saya guna yang besar. Untuk saya pakai buah limau dan pencucuk sate. Jadi cucuk saja pada bahagian yang sedang untuk menebus. Cucuk saja. Macam ni pergi grill. Tak pernah apa ni? Barbecue. Okey, Pernah sampai- barbecue buah Sampai limau. dia tebus. Sampai tebus. Sampai tembus. Tak sampai tembus. hati saya nak buat tomato ditembus tadi. Tak apa, asalkan kalau batang besi ke, chopstick ke, kita bersih. Jangan risau, lepas aktiviti tu masih boleh masak lagi, Betul. masih boleh makan. Yang penting jaga kebersihan. Betul Itu tu. penting, Rasa betul. macam nak Tembus BBQ kan? Dah pula, tembus Fatah. dah cikgu. Okay, lepas tembus tu kan, apa berlaku tu kita perlu perkakas yang macam ini. Kita nak ketok dia. Oi, Kita nak ketuk apa ni cikgu? ketok apa ni? Ketok apa kan? Aha. So, kita tengok kita nak buat lumbah lari. Okey. Lumbah lari. Untuk ketiga-tiga buah dan sayur ni. Kita tengok siapa yang naik ke atas paling cepat. Oh. Menarik. Macam mana? Okey. Ada ni perkakas dia. Jadi Okey, buah seorang satu. buahnya di kedudukan bawah kan cikgu? Buah di bawah. Okey, buah dalam Okey. kedudukan Ada bawah. idea macam mana kah? Mungkin boleh cucuk di tempat baru. Maknanya buah ini cikgu akan naik ke atas lah. Ya. Ha? Buah ini dia akan naik atas. Tak pernah kita fikir kan, yang kita fikir tu sebab graviti mesti dia akan turun ke bawah kan. Saya ada idea. Alat sudah ada, barang sudah ada. Cuba fikir macam mana kita nak suruh dia naik ke atas. Magic ni. Ni nak ketuk ni Fatah, tak tahu nak ketuk kat mana. Ketuk sudah betul. Ketuk kat mana? Ketuk Ramadan. Saya rasa ketuk, kita Saya ketuk pun kat tak besi tu tahu kot dah. cikgu. Ya, ketuk. Cuba ketuk kat besi, ada perubahan ke? Tak layan kamu pun. Yalah dah tak bergerak apa pun cikgu. Fatah. Ya, fakta ada betul sikit. Hampir-hampir betul. Tak bergerak lah saja Fatah. Macam mana ni cikgu? Saya pun agak-agak. Okey.
Ketuk dah betul, tapi kita perlu angkat dan ketuk. Nampak tak? Oh. Cuba Fatah, cuba. Cuba Fatah. Ya? Naik tak cikgu? Oh. Kita cuba lagi ya, cuba. Tak, sampai saya rasa dapat. mungkin dah longgar. Oh, Terlalu mungkin. longgar, you boleh yang baru lah. Oh, Cuba yang baru. licin. Dia dah licin dah. Aha. Kita cuba Nak sekali cuba lagi. yang lebih kuat ni. Okey, saya macam tak puas hati ni. Puas hati ya. Walaupun saya kecil cili padi. Wow, saya punya tengah naik Boleh. ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Tembus. Ha, Okey. Eksperimen saya berjaya kali ini. Ya, maksudnya macam anti gravity pula kan, boleh naik ke atas. Ha? Sharon, you boleh Sharon. I can do it. Dah, naik. Okey, Wah. berjaya. Ha. Macam kuatnya Okey. Sharon. Terima kasih. Naik kan? Naik. Nampak perubahan dia Uish. kan? Kalau tak nampak, saya ubah balik dengan chopstick pula. Mhm. Okey. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Saya nak cuba. Sharon Ketuk. ni macam tak puas hati lagi. Naik tak? Ha, ada bau bawang satu studio Ha, ni. dia Bau naik. bawang. Ha. Itulah orang ambil bawang masak tom yum ni pula main pun. Okey, ni dapat lihat Ah, ya. nampak dia dah naik ya? secara Naik. perlahan-lahan. Aha. Dan di sini saya ingin nasihatkan adik-adik, ketuklah dengan berhati-hati. Ya, Betul. berhati-hati. Jangan terketuk tangan sendiri. Ya. Ha. Ya, boleh cari apa-apa bahan yang boleh ketuk lah. Oh. Yang penting dia keras, dia boleh bagi Aha. satu daya ketukan pada Ha. tu. Naik juga kan? Ha, naik. Naik, Sebenarnya naik. kenapa? Saya nak tanya soalan kan? Aha. Kubis yang naik ke atas ke ataupun batang besi ni yang turun ke bawah ke naik ke atas? Saya rasa jawapan dia disebabkan inertia. Inertia ini ialah Aha. disebabkan inertia. Tapi kan kita tengok kubis ini naik ke atas kan? Aha. Adakah kubis ini yang bergerak ataupun batang besi ini yang bergerak ke bawah? Saya rasa kubis yang bergerak cikgu. Kubis yang bergerak. Aha. Fatah? Setuju juga. Saya rasa saya bercanggah sedikit. Saya rasa besi tu yang turun ke bawah. Tapi jawapannya dia terletak di tangan cikgu. Sebenarnya, ya Fatah betul jawapan kamu. We are the champion. Jangan ketak saya, jangan ketak saya. Bahaya ni. Ya, sebenarnya kan Aha. ini disebabkan oleh inersia. Kita dah tahu kan, saya dah terangkan inersia adalah kecenderungan Mhm. objek untuk kekal. Kekal pada sini. Okey, Mhm. dia punya kedudukan memang kekal, tapi bila kita ketok, besi ini turun ke bawah. Betul. Tapi cabbage ini, kubis ini dia kekal di tempat dia. So, besi ini yang turun ke bawah sebenarnya. Oh. Tapi bila kita ketok, seakan-akan kubis ini yang naik ke atas. Aha, Oh, kira dia aha. langsung tak bergerak lah cikgu. Ya. Dia stay saja. Ya, dia langsung dia masih di kedudukan yang sedia ada. Cuba Faham, besi ini faham. yang kita ketok dia turun ke bawah. Oh. Tapi kita perhatikan ya dia sedang gerak ke atas. Ini adalah hukum Newton pertama tentang inertia. So sama juga teori dia macam kita duduk dalam kereta kan. Mhm. Masa kereta tu berhenti Mhm. dan tiba-tiba kalau kita pecut, apa berlaku? Dia slow sikit lah nak pecut tu. Dengan kita, badan kita. Badan kita akan Kita ke belakang ke belakang kan? Oh, itu ya kita panggil inertia kan? Inertia ya, badan kita ke belakang. Sebab kenapa? Sebab kita punya badan tu kedudukan tu tetap di sana. Tapi Betul. kereta yang bergerak, kita kedudukan pegun, so dia akan bergerak Saya di faham. belakang. Kedudukan di belakang tu. Faham. Kira objek ataupun individu itu tidak bergerak lah kalau Ya. berlaku ni hukum Ya. Indonesia ini ya cikgu. Lepas tu kalau kereta tu bergerak dengan laju, Mhm. tiba-tiba brake. Mhm. Apa berlaku dengan badan kita? Akan Kita akan dia bergerak ke atas akan kan? bereaksi. Sebenarnya masa kita bergerak, kereta pun bergerak. So kita ada hal laju kan bergerak. Mhm. Tapi tiba-tiba kereta berhenti, Mhm. kalau ikut hukum inertia ni kita masih bergerak. Mhm. Sebab itulah kita akan bergerak ke depan. Oh. Masih bergerak. Itu adalah hukum inertia juga. Faham. Satu perkongsian yang menarik Fatah. Dan juga mungkin teknik ni Fatah kita boleh gunakan. Mungkin ada hadiri event ke birthday party kawan. Dia kata nak tengok magic tak? Kita boleh lakukan ni untuk menghiburkan rakan-rakan. Ya, selepas ni kita akan bersama lagi bersama dengan Cikgu Bong untuk meneruskan lagi eksperimen kita sains yang lain semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi anda bersama kami bertiga dalam slot pendidikan sains bersama dengan Cikgu Bong, the one and only. Cikgu Bong, saya berdua Fatah ni excited sangat tadi. Banyak eksperimen dah. Kami dah mencuba dalam slot pendidikan sains ni bersama dengan Cikgu Bong. Jadi, apakah eksperimen seterusnya Cikgu Bong? Ya, eksperimen seterusnya sebenarnya bukan eksperimen, itu penerangan. Yang tadi sebelum rehat tu saya terang tentang kita dalam kereta itu kan kenapa gerak ke depan dan ke belakang. So saya guna contoh botol air ni sebagai kereta tu kan. So you nampak yang udara di atas ni kan. So contohnya kalau pegun kereta tu tak bergerak, okey saja kan. Tapi bila kita gerak ke depan, nampak tak? Dia ada penolakan ke depan tu. Betul. So itu adalah inisial daripada asal tu dia tak bergerak kan. Dia akan tolak air di belakang tu akan tolak dia ke depan itu. So maksudnya jadi kalau ombak macam tu juga. Ombak itu dia ada tolakan dari angin. Itu lain. Okey. Lain pula. So nanti lepas ini adik-adik bolehlah buat betul. Boleh mencuba di rumah. Buat apa? Vegetable running lah. Bukan temper run lagi. Jadi apa eksperimen yang ketiga ni? Okey, yang seterusnya, kita nak buat magic pasal duit shilling. Duit shilling Ni mudah benda lah. senang kan. Semua mesti ada duit poket dari mak bapak tu, shilling tu. Yang penting kalau you tak ada tu, jangan pecahkan you punya piggy tu. Piggy bank jangan dipecahkan. Ada ni. Pinjam dari parents tu boleh. Okey, lepas itu yang ini ialah kotak mancis lah. Kotak mancis. Okey, tapi mancis sudah saya keluarkan. So yang ni ialah magic dia ialah kalau saya letakkan, kita letak kotak itu belakang dia di hujung tu. Saya letakkan 20 sen ini. Ada tak kemungkinan kalau kita tanpa buka lagi, tanpa tolak kotak ini untuk dapatkan 20 sen ini. Contohnya saya tunjuk. Kita buka macam ini, letakkan 20 sen ataupun 50 sen shilling tolak ke, tutup. So adakah kemungkinan duit ini akan muncul keluar menggunakan aplikasi inersia ini? Mungkin. Cuba. Mungkin. Jadi kita cuba. Mari kita laluinya sendiri. Kita lalui. Ini boleh buat magic ini. Masukkan di dalam ke cikgu? Yang belakang kotak itu. Kita tolak. Masukkan. Saya dah masuk dah. So macam mana kita? Saya dah masukkan ni guys. Saya buat marking lah, Saya buat marking supaya senang nak cam. Sini adalah hujung start kita. Okey. Nanti saya nak dia naik, muncul di bahagian atas ini. Okey. Kita masih boleh guna apa alat-alat yang ada. So, boleh guna pen ke, marker pen ke dan sebagainya. Okey. Itu hints dia. Cuba fikir. Betul dah. Tolak ke belakang ya cikgu? Ya, tutup dia. Kasihannya jari tu saya pinjam pen. Saya try dulu ya. Saya dah letak dekat belakang, jadi kita nak tengok apa yang berlaku. Ada pen. Jeng. Woi, duit air tunjuk dah. depan kamera. Nampaknya duit shilling saya berjaya dikeluarkan daripada kotak mancis ni. Akan ketuk di mana cikgu? Dengan ketukan. Patah punya dah muncul. Dah muncul lah. Sudah muncul ya. Kawan-kawan senang saja trik ini. Yang kena hentak ke tepi. Okey. Laju Fatah tadi Kan, saya memang. Dah muncul dah. Asal share macam Tak muncul cikgu. Ni. Tak muncul. Tak muncul. Ya. Bila kita pegang tepi, jangan tekan sini. Kalau tekan sini, dia sudah terhimpit. Muncul dah. So, tak tipu kan? Dari hujung sini, dia naik ke sini. Ini disebabkan oleh inersia juga. Bila kita ketuk, kotak yang turun ke bawah. Tapi duit dia pelik cikgu, dia naik ke atas. Yalah, memang kita nak dah naik ke atas sampai keluar. Bukan ke bawah lah. Naik ke atas lah awak. Kasihan dah keluar, kena hentak ke balik. Dah. Dah kan? Boleh sampai muncul macam ni? Ketuk.
Tok Ketampi. Dah muncul lah ni nak tengok ni. Muncul pun akhirnya. Tetet. Nampak. So itu Indonesia jugalah kan, sebab bila kita ketok sama juga dengan teori yang buah dan sayur tu. Betul tu. Kita Seronok kru ketok produksi kami kotak ni tu ketawa yang di sebalik turun ke kamera bawah. ni cikgu. Sebab dia tengok Berjaya. kita ketuk. Tapi berjaya. Berjaya juga kan. Wah. So ini pun adik-adik boleh main dekat rumah lah, buat magic tunjuk kat mak bapak tu. So ini adalah hukum Newton yang pertama tentang inertia. Maksudnya silin ini dia memang dalam kedudukan yang bergun. Cuma kita ketok, kotak itu turun ke bawah. Okey, silin ini dia masih kekal. Posisi dia sebenarnya masih kekal. Cuba bila ketok-ketok kita akan rasa dia macam bergerak ke atas. Silin tu kedudukan yang bergun. Okey. Selain kalau kotak yang besar boleh tak cikgu? Boleh juga. Boleh. Kotak kasut lah. Kotak kasut. Kalau Kalau kotak ada kasut yang ada macam ni lah, yang boleh tolak the tray yang di belakang. Pasal dia ada ni lah ruang lah. Dia ada berhimpit tu kan. Kalau you bayangkan kalau kotak kasut tu berapa kali you nak ketok tu. Exercise tangan tu cikgu. Sampai kahwin pun dah boring dah. Jadi adik-adik kat rumah kalau nak main permainan magic, nak buat alih silap mata dengan kawan-kawan, bolehlah cari je kotak macis ni. Dulu-dulu adalah ni, tapi sekarang ni ada. Macam sukar nak cari kotak macis tu kan. Agak sukar lah sebenarnya nak cari kotak macam ni sebenarnya. Kotak macis ni sebab kini zaman teknologi. Jadi kalau boleh cari seumpama macam ni. Tapi nama ingat, jangan main macis. Macis amat berbahaya untuk kita semua. Betul tu. Jadi cikgu Bong, ada apa tak dalam kehidupan seharian kita hukum Newton ini digunakan? Banyak tu. Contohnya salah satu yang saya cakap tu dalam accident tu. Biasa accident, you nampak tak bila lori yang laju dari belakang tu, dia tempat tu. So itulah satu berkaitan dengan inertia. Sebab walaupun dia brake, dia masih lagi bergerak. Sampailah berlaku kemalangan, hentam kereta di depan itu. Kira dia perlukan sesuatu untuk menghentikan dia lah cikgu. Ya, sebenarnya dia boleh juga ada sesuatu yang menghentikan. Kalau kita bandingkan tadi buah ini, tiga-tiga tu kelajuan dia bergerak itu berlainan disebabkan geseran juga. So geseran itu adalah daya ketiga yang bertindak. So itu akan melambatkan proses inilah untuk inertia. Faham. Menarik Pembelajaran hari ini kita. Fatah. 3 hukum hari ini kan. Satu hukum. Satu Oh, hukum satu saja. hukum. Oh, saya. Hukum Newton yang pertama. Newton pertama tetapi Inertia. inertia tapi dia berbeza eksperimen. 3 hukum pula. Sebab syok sangat kan, Shaden. 3 eksperimen yang berbeza sebenarnya Fatah. Tapi mungkin Fatah excited sebab dia nak Cikgu Bom bawakan kita aktiviti mungkin episod yang akan datang, hukum Newton yang kedua, hukum Newton yang ketiga. Jadi kita dapat membezakan di antara hukum-hukum Newton ni apakah ciri-cirinya. Betul Ya, tu. boleh. Macam Cikgu Bom ada apa-apa pesanan kepada adik-adik kita yang bersama kita hari ini? Apa pesanan? Pesanan manja untuk membuat eksperimen ini. Buat eksperimen ini perlu berjaga-jagalah, minta kebenaran daripada ibu bapa dulu. Betul. Minggu depan nak main balon? Minggu depan adik-adik nak main belun, kita main Minggu belun. depan kita akan bermain belun. Ya, Belun minggu yang depan jenis kita macam akan mana? cuba belun. Adakah belun yang kita boleh ni, boleh godek dia, boleh bentuk dia atau yang belun bulat tu, yang biasa. Belun yang biasa dah. Jadi anda boleh sediakan hari ini, boleh mula sediakan, beli saja mana-mana belun murah sahaja, tak mahal. Betul tu. Dalam Jadi RM1, RM2 begitulah. betul. Sediakan belun anda untuk minggu hadapan hari Ahad. Jadi Betul. kita nak berehat untuk slot pendidikan sains kita berhenti setakat ini. Tetapi jangan lupa lepas ni anda akan berjumpa kembali dengan saya dan Shaden hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya Sharon Kisia dan juga
Fatah Burhanuddin. Host anda untuk hari ini dalam Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Betul Seperti tu. biasa, segmen kedua ini kita akan membawa sedikit kupasan, sedikit perkongsian yang mungkin boleh anda jadikan sebagai rujukan di suatu masa kelak. Hari ini kita akan kupaskan makan banyak tetapi badan maintain kurus. Sama ada anda perasan ataupun tidak, anda pasti ada seorang kawan yang suka makan dan makan dengan banyak tetapi badan tetap maintain dan tak pernah gemuk. Kadang-kala tengok mereka ni makan mengalahkan orang yang tak makan seminggu tetapi badan masih tetap maintain dan tak pernah naik langsung. Bila tengok badan sendiri terus tertanya-tanya, kenapa? Kenapa? Why Fatah? Saya pun tak tahu. Saya sejujurnya lah, Sharon, saya adalah antara daripada orang itu. Saya makan banyak, maintain kurus. Itu anggapan orang lah. Tapi saya merasa tak puas hati. Tapi saya merasakan itu. Saya merasakan saya gemuk lah sekarang ni. Melihat kepada saya sendiri ni. Dulu saya kurus sedikit. Sekarang ini saya mungkin penanganan COVID ni membuatkan saya sedikit berisi lah. Alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya Fatah lebih suka berisi atau dalam keadaan yang sekarang? Yang sekarang lah, yang sedang dilihat. Tapi kiranya Fatah dalam kategori makan banyak mana pun walaupun lewat malam, badan tetap maintain, takkan gemuk. Yang itu mungkin lah. Itu pandangan orang. Tapi kalau pandangan saya sendiri, saya merasa saya sedikit buncit sekarang ni. Kantai penonton, saya buncit. Buncit tu perkara biasa saya kira. Sebab apabila kita tidak mengawal pemakanan kita, memang akan mula menampakkan badan itu naik dan tempat yang mudah untuk kelihatan itu adalah bahagian perut. Betul tu, Sharon. Bahagian perut tu memang akan boleh menyebabkan nampak. Jadi salah satu antaranya untuk pengetahuan anda, orang yang berbadan gemuk umumnya mempunyai simpanan lemak yang cukup untuk bertahan setahun atau lebih. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang makan banyak tetapi tetap maintain tak gemuk-gemuk? Adalah perkara ini adalah disebabkan oleh satu, iaitu non-exercise activity thermogenesis atau bahasa singkatannya, term singkatannya adalah NEAT, NEAT. Individu seperti ini sebenarnya adalah lebih aktif berbanding individu yang lain. Jadi mereka membakar lebih banyak kalori dalam sehari. Bagaimanapun, individu seperti ini tidak perlu menghabiskan masa mereka di gym selalu kerana mereka mungkin terlibat dalam amalan non-exercise activity thermogenesis ini menurut Majlis Latihan Amerika. NEAT adalah aktiviti fizikal ringkas, contohnya ketika anda berjalan dan juga anda berdiri dan semasa juga membuat panggilan telefon, malah ketika memotong bawang juga dia membakar lemak itu secara tidak langsung. Maknanya badan mereka berfungsi dengan cepat berbanding individu yang lain. Jadi oleh kerana itu, walaupun mereka ni tidak melakukan aktiviti senaman, tetapi aktiviti harian mereka itu sudah cukup untuk membantu mereka membakar kalori dan lemak-lemak yang berlebihan dalam badan mereka itu, Fatah. Satu, kalau kita tengok mereka makan banyak-banyak tetapi tidak juga berat badan itu naik. Mungkin saya need to antara ada orang need exercise tu. Yang kedua ni kita bercakap pasal lean muscle tissue, di mana otot mengambil lebih banyak kalori untuk terhasil dan maintain. Jadi semakin banyak otot yang anda miliki, lebih banyak kalori yang anda akan bakar walaupun semasa tidur, ya Sharon. Dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC mengatakan anda boleh meningkatkan metabolisme anda sehingga 15% dengan membina lebih banyak otot. Jadi lihat semula, jika anda ni adalah yang makan banyak tetapi badannya tidak pernah gemuk, mungkin mereka ni pernah membina lebih banyak otot pada badan mereka secara generalnya lah. Walaupun ada setengah orang ni dia makan banyak, dia akan pergi bersenam. Sebab tu dia maintain kurus. Sebenarnya kan Sharon. Jadi secara tak langsung tu Fatah, kita perlu membina otot lah untuk memudahkan lagi pembakaran lemak dan juga pembakaran kalori itu. Orang cakap dalam kita makan pelbagai makanan, pelbagai favorite hidangan yang kita nak makan tu, kita kena jaga kesihatan tu, ya penonton-penonton kat rumah, kerana pada zaman era kini kita bukan setakat penyakit COVID saja yang ada dekat dunia ni, pelbagai penyakit baru yang
yang kerap datang kat kita. Dan Jadi kita kena boleh sentiasa. tercetus oleh sebab gaya hidup sihat kita tu, Betul. Fatah. Amalan pemakanan kita dan juga gaya hidup sihat kita seperti tidak bersenam tetapi gemar memakan makanan bergoreng. Itu tidak Betul. digalakkan. Fast Boleh food. makan tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Dan faktor yang seterusnya adalah faktor fat gene. Dan menurut Profesor Michael Coe, pengarah Institute Obesity dan Diabetes Universiti Monash Australia, 60 hingga 70% berat badan kita ditentukan oleh jin kita. Saintis telah mengenal pasti kurang daripada 1/5 jin yang terlibat. Info genetik akan bercantum dan menghasilkan individu baru dari pembiakan seksual. Jadi kita boleh tengok balik latar belakang keluarga kita. Adakah keluarga kita ini terdiri daripada keluarga yang terdiri daripada badan yang agak-agak besar sikit. Jadi kalau kita daripada keluarga yang badan berbesar sikit, mungkin kita boleh ambil inisiatif untuk menjaga makanan kita. Betul. Dia tak boleh jadikan alasan jin ni sebenarnya. Betul. Saya boleh pun tidak mengawal. bersetujulah. Kita tak boleh menjadikan satu alasan jeans dalam darah daging kita ni, keluarga kita ni menjadi satu alasan sebab jeans kita gemuk apa sebagainya. Itu bukan satu alasan. Jika ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, yang ketiga ni, yang ketiga ke saya rasa? Yang keempat? Yang ketiga okey. Yang ni adalah respon gula darah. Yang keempat kan. Yang respon gula darah yang berbeza. Setiap orang ni mempunyai respon gula yang berbeza-beza pada makanan yang sama. Selama beberapa dekad ni, menurut National Geographic Indonesia, ahli sains telah menggunakan indeks glikemik ataupun IG untuk menentukan bagaimana makanan tertentu meningkatkan level gula darah. Ini bermakna semakin tinggi indeks glikemik tu, sesuatu makanan tu semakin tinggilah paras gula darah setelah anda memakannya. Yang mana boleh menyebabkan tubuh melepaskan insulin atau lebih dikenali sebagai hormon penyimpanan lemak. Jadi tidak perlulah kita cemburu kerana apa? Ada yang makan banyak tapi maintain kurus. Orang cakap yang kurus ni tak semesti yang sehat. Yang gemuk ni tak semestinya tidak sehat. Betul tu Fatah. Itu salah. Dia bercakap kerana itu Fatah, walaupun kurus, lemak itu boleh bersembunyi di organ penting seperti jantung, hati dan ginjal. Berikut merupakan ciri-ciri keadaan itu, iaitu walaupun anda mempunyai BMI yang normal, anda kelihatan kurus dan otot anda juga kurang, jadi anda simpulkan bahawa anda sebenarnya sihat, tapi tidak sebenarnya Fatah. Sebab walaupun nampak kurus, tapi jika anda mengalami kelesuan yang berkala ataupun kelesuan yang berpanjangan dan juga anda merasa kurang aktif dan muka pun pucat, anda haruslah segera melakukan pemeriksaan kesihatan. Sebab walaupun anda kurus, anda rasa sihat macam tiada apa-apa, tapi jika anda ada simptom-simptom ini, boleh melakukan pemeriksaan kesihatan. Itu bahaya sebenarnya. Sebab itulah kita cakap, saya tekankan kat sini, tak semestinya kita berbadan kurus ni sihat, yang berbadan gemuk tu tidak sihat. Itu salah ya. Kalau ada baiknya kita merujuk kepada yang pakar. Dan situasi sebegini ya Sharon, kita boleh kenali dia juga sebagai TOFI, iaitu thin outside but fat inside. Di mana walaupun memiliki ideal badan yang ideal, tanpa disedari akibat pemakanan dan gaya hidup ini, lemak mereka tersembunyi bersama dengan organ penting di dalam abdomen badan lah. Jadi kita berhenti berehat seketika. Selepas ini kita akan mengupas lagi maintain kurus ke, maintain gemuk ke. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kembali anda dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Sharon Keza. Okey, tadi kan Sharon, saya ada menyentuh mengenai TOFI, iaitu thin outside, fat inside. Jadi hal ini sebenarnya juga menjelaskan juga persoalan mengapa individu yang kurus ini turut boleh mengidap penyakit metabolik seperti kencing manis, darah tinggi
tinggi kolesterol dan penyakit jantung serta stroke. Jika anda perasanlah, individu tofi ini dia tidak cergas, cepat penat dan kadang-kala nampak pucat. Situasi stres dan kurang tidur ini menyebabkan paras kortisol meningkat dan seterusnya meningkatkan lagi pengumpulan lemak di organ. Tofi ini sebenarnya sukar dikesan. Jadi lemak dia tersembunyi itu hanya boleh dilihat menerusi imbasan MRI ataupun ujian darah untuk mengesan paras kolesterol, gula dan fungsi organ itu. Lebih bahayanya Sharon, akibat sentiasa lansing, dok tengok dekat cermin, lansing. Kita shock sendiri lah. Shock sendiri dekat cermin. Tak ada masalah lah kita rasa gitu. Lansing-lansing. Mereka sebenarnya tidak mengawal pemakanan ni dan tidak menjaga kesihatan ni. Mereka juga tidak pergi menjalani ujian saringan ini. Sangat berbahaya ya. Dan betul. kesimpulannya tubuh kurus ini juga tidak bermakna anda lolos dari risiko penyakit metabolik ni. Anda mungkin salah satu orang cakap peserta pula. Pesakit. Pesakit. Atau tak sesuai sebab dia belum didiagnose dengan apa-apa. Individu Betul. yang mungkin di bawah kategori ini yang memerlukan pemeriksaan. So itu saya katakan Fatah, dalam setahun tu sekurang-kurangnya sekali lah kita perlu lakukan pemeriksaan kesihatan. Betul. Sebab macam ni kita tak tahu lapisan lemak kita tu dah melitupi organ-organ penting kita tu. Sebab kita rasa sihat. Kita pun tak rasa ada apa-apa masalah dengan kesihatan kita. Betul. Tapi sedangkan dalaman kita tu sebenarnya tak sihat. Luaran itu sahaja yang nampak sihat. Betul tu Sharon. Dari lemak ini adalah seperti yang kami tekankan awal tadi adalah disebabkan oleh pemakanan. Dan kebanyakan lemak ini mereka disimpan di bawah lapisan kulit. Dan punca lemak ini bergumpul adalah disebabkan oleh makanan segera. Harus dielakkan. Minuman manis, yang ni favourite Fatah. Tidak aktif ni mungkin merangkumi ramai orang. Stres pun saya rasa ramai orang. Tidak cukup tidur, merokok, tidak makan sayur ataupun buah. Kiranya gaya hidup sihat itulah memainkan peranan sangat penting Fatah untuk mengelakkan kita berada dalam kategori ini. Luaran nampak sihat tapi dalaman tidak sihat. Betul lah. Cakap orang, makanlah dengan kadar sederhana. Orang cakap kurus ni bukan lesen untuk tidak menjaga kesihatan ya Sharon. Jadi kita kena sentiasa berjaga-jaga lagi-lagi pada musim pandemik ini. Jadi kupasan ni saya kira dapat memberi informasi kepada anda semua dan kepada kami berdua juga. Sebab mungkin dalam kalangan penonton kita baru mendapat kesedaran hari ini sebab selama ni tengok badan slim kan, badan kurus, tak ada apa-apa masalah lah. Mungkin perlu melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali setahun untuk memastikan dalaman kita juga sihat. Betul tu sebab adalah saya jumpa dengan ramai-ramai orang ni bila saya cakap cantik badan tapi jadi dia merasakan badan dia sihat. Seperti saya juga. Kalau orang cakap saya kurus sihatlah, tapi sebenarnya itulah hakikatnya kita ni walaupun kurus ataupun gemuk kita kena cek kita punya tahap kesihatan tu sebenarnya kan Sharon. Saya juga dapat ramailah kawan macam Fatah kan, bila kita keluar kita tengok memang cara pemakanan mereka tu seolah-olah tidak terkawal lah Fatah, sebab dia boleh makan apa saja tapi masih juga tak gemuk-gemuk kan. Bagi kami yang tidak tergolong dalam kategori istimewa itu rasa sedikit cemburu lah. Macam alah seronoknya makan banyak tapi badan tetap maintain. Jadi kita yang tidak tergolong dalam kategori tersebut perlu berusaha sedikit lah ekstra di situ untuk mengekalkan berat badan kita tu Fatah. Tapi namun pada golongan yang istimewa itu yang makan-makan maintain kurus tu, mereka kena juga berhati-hati kan Sharon. Seperti apa yang kita kongsikan kepada mereka penonton-penonton kat luar sana. Dan juga kenapa pernah tak Sharon menghidap ni? Kenapa makan banyak tapi susah nak naik berat? Saya bukan kategori itu. Bukan kategori itu. Mungkin ada setengah penonton yang orang cakap apa mengalami kategori ini. Golongan kurang berat badan selalu tersisih apanya bila bercerita pasal makanan ni. Asyik cerita macam mana nak kurus, nasib mereka yang kurus pula tak terbela. Marilah kita ceritalah sedikit saja pasal topik ini. Biasanya orang yang kurang berat badan ni, mereka akan fikir yang metabolisme mereka sangat tinggi. Sebab itu susah naik badan walaupun dah makan pelbagai makanan. Makan fast food memang macam tak makan sebulan. Saya ada kawan macam tu Fatah, dia siap ambil
produk-produk untuk menaikkan berat badan tapi tak juga berjaya. Oh, itulah saya cakap, kita ni ada banyak faktor lain mengapa anda susah sangat nak naik berat badan. Metabolisme tinggi tak boleh dijadikan alasan semata-mata. Mesti ada tabiat makan yang kena diamalkan menjadi punca berat badan ni tidak naik. Jadi saya nak berilah satu, beri dua lah. Beri satu tak cukup deh. Dua lah, iaitu suka skip makanan. Suka skip makan. Ini memang antara punca utama ya. Believe it or not, food is the last thing in their mind. Pelik kan? Tapi itulah mereka, diorang ni orang cakap mereka ni malas nak berfikir nak makan mana, nak mengunyah apa. Kalau boleh senang kata kita malas lah nak makan. Mungkin kengkangan masa tu menyebabkan mereka skip makanan tu, Fatah. Kadang-kadang pagi tu mungkin tak sempat untuk sediakan sarapan ataupun bergegas ke tempat kerja. Jadi menyebabkan mereka mengabaikan makanan tersebut. Kadang-kadang bekerja sampai terlupa. Dah makan ke belum ni? Itulah bila malas makan, mulalah skip makanan. Terutamanya macam Sharon cakap tadi, breakfast, sarapan pagi. Sebab tiada selera ataupun alasan rush pergi kerja tu. Bila sibuk kerja, sanggup berlapar sebab kerja lagi penting daripada makanan. Kalau makan kurang, kalori sehari pun akan kurang. Memang susah nak naik lah sebenarnya kan Sharon. Jadi penonton-penonton, kalau nak dapatkan badan yang ideal, cuba jangan skip makanan anda. Yang kedua adalah makan sedikit. Bila kita makan tak banyak, kita makan setengah-setengah, perut kita akan cepat kenyang, Sharon. Orang cakap sekali ni dia akan cepat kenyang. Dan saya juga kira dia tengok kepada sumber makanan yang kita ambil tu. Dia perlu ada yang kita lihat, Kementerian Kesihatan Malaysia ada mengesyorkan agar kita mengamalkan makan suku-suku. Yang ada pinggan suku-suku tu, itu adalah dia memberikan kita keperluan nutrien yang mencukupi kepada badan kita sekiranya kita mengikut langkah-langkah yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Betul. Tapi ada saya ni luculah. Ada pula yang suka menunggu perut tu sampai betul-betul lapar, sampai nak order pelbagai. Tapi bila dah order macam-macam makanan kan, tapi bila makan tu, part makan tu susah nak habis. Itu adalah makan ikut nafsu ni, Fatah. Ikut nafsu kan. Itu sebab bila kita order makanan, bila orang cakap perut kita tengah lapar, kita tak perlu pun amount makanan yang sangat banyak sebenarnya untuk mengenyangkan diri kita. Yang mencukupi dengan nutrien dan sumber makanan yang dapat pun dah cukup sebenarnya. Makan secara berpada-pada. Tapi Fatah tahu tak, ada perkongsian menarik dekat sini. Sekumpulan penyelidikan dari Imperial College telah melakukan kajian terhadap komposisi lemak para atlet sumo dengan meletakkan mereka di bawah pengimbas MRI. Penemuan menarik daripada penyelidikan ini mendapati walaupun atlet sumo ini secara puratanya mempunyai BMI 56 dalam kategori obes dan mengambil makanan sehingga 5,000 kalori sehari, 5 kg kalori sehari, mereka mempunyai kurang lapisan lemak pada organ dalaman. Selain itu, para atlet ini mempunyai kolesterol yang rendah dan mereka mempunyai daya tahan insulin yang rendah dan juga asid lemak yang rendah. Maknanya mereka tu sihat, Fatah, walaupun dalam kategori obes. Ahli-ahli semua itu. Saya baru tahu. Itulah saya pun baru dapat tahu. Rupanya maknanya mereka lebih sihat, Fatah. Ini membuktikan kajian. Ini membuktikan itulah macam mana kita cakap tu, Sharon. Tak semestinya kita kurus, badan kita ideal, kita sihat. Sebaliknya yang macam Sharon cakap. Ahli sumo tu kategori obes dan saya rasa 2 kali ganda kita berdua, Fatah. Tapi dalaman dia sihat. Bukan 2 kali ganda ni, saya rasa. 3. Bukan 3 ni, saya rasa besar mereka tu. Saya tak pernah tengok secara real. Jadi saya gambaran sajalah. Sihat, Fatah. Percaya tak kan? Terkejut juga. Sebenarnya ini banyaklah sebenarnya bukti-bukti sebenarnya yang menyatakan ada orang yang berbadan besar ni sebenarnya sihat tubuh badan mereka. Bila kita menjaga pemakanan kita dengan sihat lah sebenarnya. Betul tu. Jadi kepada penonton, sekiranya anda dalam kategori yang berbadan besar, jangan merasa rendah dirilah, jangan rasa khawatir, asalkan
kesihatan dalaman anda itu sihat. Tapi Betul. kita tidak galakkanlah anda sampai jatuh kategori obes. Betul. Obes pun perlu dielakkan. Orang cakap Seronok hari makan ni, Fatah. Orang cakap makan berpada-pada lah. Betul tu, makan secara sederhana. Betul. Setakat inilah saja Fatah perkongsian kita pada hari ini. Terus kekal setia bersama kami pada setiap hari pukul 7.30 pagi hingga 8.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Saya Syahin Kezia. Dan saya Fatah Bolhanuddin. Daripada Inspirasi, Kami kami cetuskan cetuskan inovasi. inovasi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat ujung minggu.